Okey, saya akan menerangkan bab pertama iaitu pengenalan kepada pemasaran. Okey, mestilah tahu pemasaran ni apa. Pemasaran ni adalah mengikut Kotler, ia adalah pengenalan pengurusan individu ataupun satu kumpulan untuk apa yang mereka kehendaki dengan cara dia mencipta sendiri ataupun pertukaran produk ataupun nilai dengan pihak lain. Okey, seterusnya adalah bab 2. Bab 2 adalah menceritakan tentang persekitaran pemasaran yang terbagi kepada persekitaran mikro dan juga persekitaran makro. Okey, bab 3 pula adalah menerangkan tentang analisis pengguna persendirian. Pengguna persendirian ni apa? Dia adalah orang perseorangan membuat belian untuk kegunaan peribadi sendiri. Jadi dia mempunyai beberapa faktor, antaranya ialah demografi, campuran pasaran, psikologi, sosial dan situasi. Okey, manakala bab 4 menerangkan analisis pengguna organisasi. Pengguna organisasi adalah merangkumi perniagaan individu ataupun organisasi. Dia membeli satu produk ataupun servis yang digunakan dalam pengeluaran semula produk ataupun servis lain. Dia untuk kegunaan operasi harian mereka dan dia akan menjual semula. Okey, dalam bab 5 kita telah belajar tentang segmentasi, pensasaran dengan pemposisian. Diorang tiga-tiga ni ada segmen sasaran yang tersendiri. Okey, bab 6 pula dia berkaitan dengan produk. Produk ni, apa itu produk? Dia mempunyai banyak maksud kalau ikutkan, iaitu servis pun boleh jadi produk. Contohnya servis kita menjahit baju. Dan yang kedua adalah dia nyata dari segi fizikal dia, contohnya baju ataupun tudung yang saya pakai ni, itu salah satu produk. Yang ketiga adalah tempat. Tempat contohnya dekat Negeri Sembilan. Contoh di Sembilan tu ada emas yang murah, contohnya kan. Yang keempat adalah orang. Contohnya sebagai Siti Nurhaliza lah yang adalah produk tu sendiri. Dan seterusnya adalah idea. Idea yang sekarang ni contohnya, okey, kita perlu ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan apabila kita keluar daripada rumah. Okey, bab 7 pula adalah tentang harga. Dia sangat penting harga ni kerana dia untuk menentukan satu syarikat tentang harga. Dia mempunyai beberapa faktor, iaitu faktor dalaman dengan faktor luaran. Okey, dalam bab 9 kita telah belajar tentang campuran pemasaran yang mempunyai 4, iaitu pengiklanan, promosi jualan, jualan peribadi dan juga penghubungan awam. Yang ini sangat berkait rapat dengan dalam pemasaran. Seterusnya adalah bab 8 tentang pengenalan kepada komunikasi pemasaran. Okey, kat sini komunikasi mestilah dia berkaitan dengan beberapa elemen, iaitu dia ada 9 elemen. Yang pertama adalah penghantar, lepas tu penerima, kita terima mesej tu, lepas tu mesej, lepas tu penetapan kod iaitu yang dikenali sebagai encode. Lepas tu yang penafsiran kod pula dikenali sebagai kod. Jadi seterusnya maklum balas, tindak balas kita, dan last sekali adalah gangguan. Bab 10 membincangkan tentang saluran pengedaran. Saluran pengedaran ni adalah pihak yang terlibat secara langsung atau tidak yang berkaitan dengan barangan dengan perkhidmatan, dan ianya mudah didapati oleh dua pihak, iaitu pengguna persendirian, pengguna organisasi. Dan dia mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian pertama adalah orang tengah, menggunakan orang tengah, dan yang kedua adalah tanpa orang tengah. Jadi orang tengah ni dia dari segi dia bermula dengan pengilang, orang tengah dan juga pengguna. Kalau tanpa orang tengah, dia pengilang terus kepada pengguna. Jadi kita menggunakan sistem pasaran menegak. Okey, menegak ni membawa maksud pengilang, pemborong, peruncit di bawah satu organisasi dan terus kepada pengguna. Okey, manakala pada zaman dahulu kita akan menggunakan sistem pasaran konvensional, iaitu di asinglah, pengilang, pemborong dan peruncit di asing dan terus kepada pengguna. Bab 11 membincangkan tentang peruncitan. Peruncitan adalah aktiviti menjual barangan dengan perkhidmatan secara langsung untuk kegunaan peribadi dan bukan untuk perniagaan. Jadi ia terbagi pada dua. Yang pertama adalah peruncit berkedai dengan yang kedua adalah peruncitan tanpa kedai. Jadi peruncitan tanpa kedai ini mempunyai 3, iaitu pemasaran langsung, jualan langsung, dan yang ketiga adalah automatic vending. Yang seterusnya adalah peruncit berkedai. Peruncit berkedai pula mempunyai 4 jenis, iaitu 4 kategori lah orang kata, iaitu servis yang ditawarkan. Yang kedua adalah usaha untuk membeli belah. Yang ketiga lini produk, dan yang keempat ialah bentuk pemilikan atas kedai. Okey, bab 12 membincangkan tentang pemborongan. Pemborongan ialah aktiviti yang menjadi orang tengah yang berperanan sebagai pengedaran fizikal. Okey, dan dia terbagi pada 3, iaitu yang pertama ejen atau broker, yang kedua pemborong, saudagar, yang ketiga
ada menjadi pengilang atau cawangan pengilang dan pusat jualan. Okey, bab 13. Bab 13 membincangkan tentang pengedaran fizikal. Pengedaran fizikal ni dia berkaitan dengan logistik dan logistik tentang penghantaran barangan itu ke satu tempat dengan satu masa tertentu. Contohnya, kita menggunakan kereta. Yang kedua adalah menggunakan lori, ketiga kereta api, keempat menggunakan besi paip dan kelima menggunakan kapal terbang. Okey, bagi saya dengan adanya ilmu pemasaran ini, saya dapat simpulkan kepada dua aspek, iaitu aspek saya sebagai pengguna dengan yang kedua dari segi pekerjaan saya. Okey, dari segi pengguna ni saya akan membuat keputusan dengan lebih cermat mengikut belanjawan saya. Jadi, apa-apa jenis keputusan yang saya lakukan, saya akan mencapai kepuasan yang maksimum mungkin selepas pembelian produk tersebut. Contohnya, saya akan membeli saya ingin membeli produk ESP Shakely, okey, di Shopee. Jadi saya akan melihat beberapa kedai dan melihat beberapa faktor lah. Antara yang faktor pertama adalah harga itu murah, dengan yang kedua melihat penilaian dengan komen pembeli lain di kedai tersebut, dan yang ketiga saya akan membuat carian di Google. Saya akan mencari maklumat dengan lebih lanjut berkaitan dengan cara menggunakannya, testimoni dan lebihan yang ada pada ESP tersebut pada kulit dengan tubuh badan kita. Jadi dari segi yang kedua, pekerjaan saya. Pekerjaan saya dapat memberi maklumat lebih lanjut kepada pelanggan atau pembakar pelanggan berkaitan dengan organisasi saya, iaitu Institut Koperasi Malaysia. Okey, contohnya saya memesan Grab ataupun taksi untuk pergi ke lokasi tempat kerja saya, iaitu IKM lah. Jadi driver ni dia tanya, apa itu Institut Koperasi? Institut Koperasi ni buat apa? Okey, jadi saya boleh menjawab dengan lebih lanjut dengan lancar berkaitan dengan Institut Koperasi ni. IKM ni adalah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dalam singkatannya MEDEC, yang menjalankan program latihan khususnya kepada anggota koperasi dan juga usahawan. Okey, jadi driver tu faham apa itu koperasi dan aktiviti sebenar Institut Koperasi. Okey, itu saja. Terima kasih.